Tak ada. Faham. Okey. Kemudian pergi soalan D. Log x square plus 6 minus log x minus 1 equal to 1. Ini soalan macam soalan C inilah. Saya sudah cakap kalau minus kita boleh divide. So log x square plus 6 divide by x minus 1 equal to 1. Kerana ini asalnya log base 10. So sini ada log base 10 lah. Smaller punya 10 jadi besar punya 10. Ini in text form. Dan ini bigger punya 1 jadi smaller punya. So x square plus 6 equals to 10 multiple x minus 1 dan jadi x square plus 6 equals to 10x minus 10. Dan form ini satu equations. Positif 10x jadi negatif, negatif 10 jadi positif 10. Dan pintar-pintar kira-kira tekan calculator dapat x equal to 8 or x equal to 2. Ini ada masalah tak? Tak ada. Faham. Okay. Tak ada. Dan ini E. Ln x equals to 2 plus ln 1 minus x. Saya tulis jadi log EX lah kerana saya mudah faham, mudah tengok. Log EX equals to 2 plus log E1 minus X. Kemudian ini macam soalan C dan D tadi. Kita pindah ini log E1 minus X to the left hand side. So, minus boleh divide. Ini ada formula itu. Jadi, log EX divide by 1 minus X equals to 2. Dan ini E smaller punya jadi besar punya. 2 besar punya jadi smaller punya. Dan X over, jadi X over 1 minus X equals to E square. So, kita pindah form satu equations. So, kerana ini soalan mau X, mau kami cari X. So, ini E square X kita kena pindah dengan X ini. So, kita boleh ambil keluar X ini. Jadi, itu bracket punya 1 tambah E square equals to E square. So, kita dapat cari X equals to E square divide by 1 plus E square. Ada masalah tak? Ada, faham. Okay, so sekarang pergi soalan F. Log base 3x minus 2 log base x3 equals to 1. Dan ini jadi ini log pindah ke atas jadi log 3x minus log base x3 square equals to 1. So jadi log 3x minus log base x9 equals to 1. Dan ini log base x9 kita kena tukar kepada jadi log base 3 juga. Kerana kalau kita tak ada tukar, kita tak dapat solve soalan ini. So, log base x9 kita kena tukar kepada log base 3 kan. So, jadi log base x9 kita tukar kepada log base 3, kita jadi log base 39 over log base 3x. So, log base 3x minus log base 3. Ini 9 boleh jadi 3 to the power of 2. So, jadi log base 3 power 2 divide by log base 3x equals to 1. So, ini log base 3 square boleh, ini 2 boleh pindah ke depan jadi 2 log base 3. So, log base 3 jadi 1. So, jadi 2 sajalah. Dan ini saya pindah kerana ada log base 3x minus 2 over log base 3x equals to 1. So,
nak musnahkan log base 3x kena multiple log base 3x juga. So left hand side multiple log base 3x, jadi right hand side pun kena multiple log base 3x. So jadi log base 3x square minus 2 equals to log base 3x. So boleh macam tadi ada satu belajar juga buat macam ni lah. Let log base 3x equals to y, so y square minus 2 equals to y, dan pindah jadi satu equations y square minus y minus 2 equals to 0. Dan tekan calculator boleh dapat y equals to 2 or y equal to negative 1. Then kerana tadi kita let log base 3x equals to y. So sekarang kami sudah dapat cari y punya jawapan. So log base 3x equals to 2. Kita kena substitute y ini into this log base 3x equals to y. So x equals to 3 to the power of 2. Ini jadi in text form dapat cari x equals to 9. Dan log base 3x equals to negative 1 juga sama, tukar dia kepada in text form. So x equals to 3 to the power of negative 1, jadi x equals to 1 over 3. So dapat jawapan x equals to 9 or x equals to 1 over 3. So ada masalah tak? Paham. Faham, faham. Okay. Paham. Faham. Dan soalan G, log base 2x plus log base x2 equals to 2. So kerana di sini ada different base 2 and x. So bagi mudah kita solvekan soalan ini, kita tukar ini log base x2 kepada log base 2. So jadi log base 2x plus log base 2 over log base 2x equal to 2. Log base 2 jadi 1. So macam soalan tadi juga, kita nak musnahkan log base 2x, kena multiple left hand side dengan log base 2x dan right hand side juga kena multiple dengan log base 2x. So jadi log base 2x square plus 1 equals to 2 log base 2x. So juga macam tadi lah, let log base 2x equals to y, then y square plus 1 equals to 2y, dan 2y pindah ke depan jadi satu equations. Y square minus 2y plus 1 equals to 0. Then guna calculator dapat jawapan y equals to 1 only. So kerana tadi kita sudah let log base 2x minus equals to y. So sekarang kita sudah cari y equals to 1. So log base 2x equals to y. Y sudah equals to 1. So log base 2x equals to 1. So tukar kepada index form. Jadi x equals to 2 power of 1 and then x equals to 2 is the answer. Boleh ya? Boleh. Okay. Sekarang pergi soalan hash. Log base 2x equals to log base 4x plus 2. Base 2 and 4. So kita semua sudah tahu 4 equals to 4 boleh jadi base 2. Boleh tukar kepada 2. So dan saya juga tukar ini log base 2x. Kerana 2x ini hubungan dia ialah multiple. So multiple boleh jadi tambah. So log base 2 plus log base 2x equals to ini log base 4x plus 2, kita nak tukar kepada log base 2. Ini log base 4 change to log base 2, so log base 2x plus 3 divide by log base 2 4. Then log base 2 akan jadi 1 dan log base 1 tambah log base 2x, so equals to log base 2x plus 4.
tadi log base 2 4, jadi 4 ini kena boleh tukar kepada 2 to the power of 2. So ini 2 pindah ke depan jadi 2. Log base 2 akan jadi 1, so 2 lah. Then kita nak musnahkan 2, so multiple left hand side dan right hand side dengan 2, so jadi 2 plus 2 log base 2x equals to log base 2x plus 2. Then ini 2 log base 2x, ini 2 akan pindah ke atas jadi power 2. So 2 plus log base 2x square equal to log base 2x plus 3. So 2 ini log kena pindah dengan log pindah ke right hand side jadi log satu side lah. Then 2 equals to log base 2x plus 3 minus log base 2x square. Minus boleh divide. So 2 equals to log base 2x plus 3 divided by x square. Then log base 2x plus 3 divided by x square equals to 2. So we change to index form. X plus 3 divided by x square equal to 2 to the power 2 square. 2 square akan jadi 4. Then x plus 3 divided by x square equals to 4. Then we can form an equations like this. 4x square minus x minus 3 equals to 0. Kemudian tekan calculator dapat x equals to 1 or x equals to negative 3 over 4. X equals to negative 3 over 4 must be rejected because x must bigger than 0. So the answer is only x equals to 1. Boleh faham? Oke, sekarang pergi soalan I. Log base 2 to the power of x plus 1 minus 32 square root of 2 equals to x. So ini 32 boleh jadi 2 to the power of 5 dan ini square root 2 saya tukar kepada 2 to the power of 1 over 2. Then ini 2 to the power of 5 times 2 to the power of 1 over 2 saya akan tambah dia lah kerana dia multiple, so hubungan dia multiple kita boleh tambah. So 5 tambah 1 over 2 equals to 11 over 2. So jadi log base 2 to the power of x plus 1 minus 2 to the power of 11 over 2 equal to x. Kemudian saya tukar jadi index form. 2 to the power of x plus 1 minus 2 to the power of 11 over 2 jadi 2 to the power of x. Kemudian kita pecahkan dia kerana 2 to the power of x plus 1 boleh pecah kepada 2 to the power of x multiple 2 to the power of 1. Negative 2 to the power of 11 over 2 equals to 2 to the power of x. So ini multiple jadi 2 times 2 to the power of x minus 2 to the power of 11 over 2 equals to 2 to the power of x. Kemudian kita pindah 2 to the power of x to the left hand side jadi 2 to the power of 2x, 2 times 2 to the power of x minus 2 to the power of x equals to 2 to the power of 11 over 2. So jadi ini kenapa akan jadi 2 to the power of x kerana 2 minus 1. Ini 2 to the power of x sebenarnya depan ada satu punya. Tapi kita tak ada tulis dia lah. So jadi 2 to the power of x sahaja equals to 2 to the power of 11 over 2. Then boleh kerana base dia sama, so x equals to 11 over 2. Boleh faham tak? Boleh faham. Boleh. Okay. Jadi sudah habis soalan 8. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Semua dengar kan Madam cakap ni? Dengar. Dengar. Ha. Tahu tak ni Madam buka kat phone. Madam tak tahulah apa benda yang jadi dengan Sufi. Kenapa Madam boleh terkeluar ni. Tapi ni Madam buka dekat phone dan Madam boleh tengok dah yang Syauza present tu. Okay. So semua faham ke yang soalan 8 tu? Ya, Faham. Faham? Faham. Ada masalah tak? Tak ada masalah? Semua okey kan? Okay. 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 Record kan? Yang tadi meeting tu record kan? Syauza record kan yang tadi tu? Madam, saya tak ada record. Tetapi sini ada tunjuk ada recording. Ya, ada recording kan. Tak apa. Sebab your join a meeting that is being recorded. So maksudnya ada orang record lah, tak apa. Halisa Okay, record so tengok settle lah tutorial tu, betul kan? Kalau cikgu tengok ada dia tulis Nur Khalisa Najla record. Itulah. Kan dia tulis record kan. Okay, tak apa. Nanti Madam akan upload dekat YouTube so that semua boleh access, boleh tengok balik apa masalahnya kan. Sebab Madam pun tak tahulah apa masalah Madam ni kan. Tiba-tiba je Madam terkeluar tak nak masuk. Okay, sebab Madam rasa Madam punya internet okay, stable je. Tak tahu kok masalah Teams Madam ke. So settle tutor 1 and tutor 2. Bagi yang tak faham atau miss mana-mana bahagian dalam tutor 1 atau tutor 2, kamu boleh tengok nanti Madam akan letak dekat YouTube so that kamu boleh revise balik dekat situ. Okay, jangan risau. Kalau ada masalah apa-apa, tanya. Ada masalah apa, tanya. Okay, so next kita nak rehat dulu ataupun kamu nak teruskan ke tutor 3? Nak rehat atau teruskan ke tutor 3? Tak ada jawapan pun, saya tak dengar. Kita teruskan boleh ke? Teruskan je lah madam sebab sikit je. Teruskan je lah. Okay. So kita teruskan dengan tutor 3. Tutor 3 of 3. Tutor 3 of 3. Siapa boleh present? Tadi Ilham, Daniel. Haziq boleh present Haziq. Haziq Adam. Haziq Adam. Ada tak Haziq Adam? Tak. Tak dengar pun. Hani? Madam, saya Hani boleh present? Madam, saya belum upload lagi cert. Oh, tak upload lagi tutor 3. Ya, Madam. Okay. Arisha? Arisha? Ya. Boleh present tak? Saya belum post, belum upload. Belum upload. Siapa volunteer nak present tutor 3? Somebody? Thank you Syauza. Tolong present soalan 8 tadi. You are Kan siapa welcome, nak madam. volunteer soalan tutor 3? Kalau tutor 3 tak banyak pun ni. Kalau nak present pun Madam nak pilih-pilih je. Satu A, satu C, D macam tu. 2 pun. Sikit-sikit je. Okay. Siapa boleh tolong present?
Volunteer. Boys. Selalu boys ni payah nak siap. Boys, anybody? Madam pilih nama. Okay, Madam pilih nama. Tu. Hongkai? Hongkai, are you there? Ada je. Hongkai boleh present, Hongkai? Can? Ya, nanti. Boleh? Hongkai boleh present? Nanti cikgu. Ha? Cikgu boleh nampak saya guna phone. Cikgu boleh nampak. Ya? Nampak. Nampak. Okey. Kau present ke? Benda tak nampak kau present. Cik, nampak. Dah nampak. Okey, number 1 square root 8 boleh dituliskan sebagai 4 times 2. So number 4 boleh di square rootkan menjadi 2. So jawapannya ialah 2 square root 2. Ada soalan tanya? Faham. Okay, continue. Tak apa, continue je. Okay. Continue. Okay. Cikgu nanti. Okay, nanti. Tutor 3 of 3. Okay, tutor 3 of 3 pasal search. Express in terms of the simplest possible search. Okay, seorang madam? Boleh dengar suara madam? Hani, Ain, Nazira. Boleh. Boleh. Boleh, madam. Madam buka dekat phone you all. Madam dengar melalui phone. Di dalam situasi begini kita haruslah efisien menggunakan sebarang medium yang ada. Okay? Okay nak present? Still working. Okay, tutorial 3 of 3 pasal search. Okay, so kita dah towards the end. Tutorial 1 tadi hari Isnin berkaitan dengan real numbers. Okay, tutorial 2 soalan 1 sampai soalan 4 pasal indices. Kemudian kita sambung dengan soalan 5 sampai soalan 8 berkaitan dengan logarithm. So soalan dia takkan lari jauh. Konsep teknik penyoalan lebih kurang sama sahaja. Cuma kamu kena mahirkan diri kamu untuk baca rules of logarithm, rules of indices untuk faham betul-betul kat mana nak guna rules ni, kat mana nak guna rules ni. Okay, so 1 and 2, tutorial 1 and tutorial 2. So
So sekarang tutorial 3. Tutorial 3 pasal search sahaja. Okay, pasal search. Okay, benda paling penting dalam search ni kamu kena tahu macam mana kita nak rationalize the denominator. Okay, sekejap lagi kita tengok. Angkai okay? Mary tak nampak lagi kamu present? Boleh? Okay. Alright. Dapat? Okay. Benda paling penting dalam search ni, bukan paling penting. Yang susah sikit pasal search ni pasal rationalizing the denominator. Tu benda paling rumit sikit lah. Dia tak susah mana pun. Dia susah sikit saja rationalizing the denominator. Kita panggil step tu. Okay, so soalan nombor 1. Hongkai ke Kaichi ni? Beda nak panggil nama? 开启。 Kaichi kan? Kaichi. Okay, Kaichi. Sorry. Okay, so Kaichi, soalan nombor 1, present CD dah cukup dah. CD. Okay. C Alright. 180 boleh ditulis sebagai 36 times 5. So 36 square root 36 ialah 6 square. So square root 2 boleh di-cancelkan menjadi 6 sahaja. So 6 square root 5. Good. Okay. Kelas faham tak? 36 square root 36 kan? Okay. So ni menggunakan rules yang ke berapa? Rules of set yang ke berapa? Rules of set yang ke pertama. Yes, yang pertama. Good. Yang pertama, yang kedua lebih kurang lah sama lah dah. Yang pertama dengan yang kedua tu. Sebab kita pecahkan 180 jadi 36 and 5. Ada 2 term kan? 36 and 5. So set 36 times set 5. Set 36 is equal to 6 and then set 5. Okay, D? And then D square root 125. 125 boleh dituliskan sebagai 25 times 5. Good. So 25 boleh di square rootkan menjadi 5. So answer is 5 square root 5. Good. Okay. Tu Kaichi dia pecah. Set macam tadi lah. Set 25 times set 5. Kalau ikut rules kamu tengok rules nombor 2 dalam buku. Rules nombor 2 kita pecah kepada set A darab set B kan. So in case dalam ni set 25 times set 5. So set 25 is equal to 5. So 5 times set 5 will be equal to 5 set 5 itself. Alright. Okay. Number 2. Number 2 C and D juga. Okay. And C square root 3 minus 2 and times square root 3 minus 1. Square root 3 times square root 3 equal to 3. And then, Good. and then square root 3 times negative 1 equal to negative square root 3. And then negative 2 times square root 3 equal to negative 2 square root 3. And then plus together become negative 3 square root 3. And then negative 2 times negative 1 equal to 2. And then 3 plus 2 equal to 5 and minus 3 negative 3. Minus 3 set 3. Kelas, boleh faham? Tak faham, tanya kat mana yang masalah. Boleh semua? Nampak tak? Yang paling penting apa
Okey, paling penting kat sini apa yang kamu perlu buat ialah cara kamu expand. Kadang-kadang student dia buat macam mana expand tu. Dia congak dalam kepala. Bila dia congak dalam kepala, dia tend to make mistake. Dia tend to make mistake. Okay. So, kalau nak selamatnya, kamu macam Kaichi ni, dia skip step. Nampak dia skip step. Apa skip step dia? Yang dia tak buat set 3 times negative 1, negative set 3. Lepas tu, negative 2 times set 3, negative 2 set 3. Dia tak buat yang tu. Dia terus congak, dia akan dapat negative 3 set 3. Sepatutnya bila kita expand tu, kita expand satu-satu lah. Tapi dari segi pemarkahan, tak ada masalah. Okay. Macam Kaichi buat ni boleh dapat full mark lah. Okay, cumanya takut tersalah ataupun tercuai. Kita tak tahu. Boleh faham nak apa yang madam cuba sampaikan? Kamu kena expand betul-betul. Okay, term by term. Tahu. Okay. And then, okay, D sambung. Kaichi. 2 square root 5 times 3 square root 5. 2 times 3 equal to 6 and square root 5 times square root 5 equal to 5. So 6 times 5, 30. And then 2 square root 5 times negative 2 equal to negative 4 square root 5. And then 3 times 3 square root 5 equal to 9 square root 5. Then plus together become 5 square root 5. And the last one, 3 times negative 2, negative 6. 30 minus 6 equal to 24. And then plus 5 square root 5. Okay. Good. Well done. Okay, yang paling penting expand betul-betul. Jangan skip step. Kaichi skip step sebab dia yakin diri dia. Kamu kalau kamu tak yakin, takut careless, jangan skip step. Relax. Biar lambat asal selamat. Okay. Semuanya menggunakan rules of set. Okay, kamu kena faham. Contoh term yang pertama cuba kamu tengok. Okay, Kaichi cuba tunjuk dekat 6 tu. 6 times 5 tu. 6 times 5. Yang apa step yang kedua tu. 6. Okay, yang tu 6 times 5. Macam mana boleh hilang set 5? Okay. Macam mana boleh dapat? Because yang square root ini ialah 5, 1 power of 1 over 2. And then ini juga 5 power of 1 over 2. Then plus together become 1. Yes, good. 5 to the power of 1 over 2 times 5 to the power of 1 over 2 means that equals to 5 to the power of 1 over 2 plus 1 over 2. Ingat balik rules of indices, rules of set. Ni pun kita boleh apply rules of set. Rules of set yang rules yang rule yang pertama. Kan? Rules yang pertama. Kat situ dia bagi tahu dah. Example set 5 times set 5 equals to 5. Dia more to application on the rules. Okay? Soalan ni memang berkaitan dengan application rules sahaja. Okay, settle. Nombor 2. Number 3. Okay, number 3. Proceed number 3. Kejap Kaichi. Okay, number 3. Rationalize the denominators and simplify in the form A plus B set C. Rationalize the denominators. Baik, kat sini. Untuk soalan nombor 3, kamu kena faham apa objektif dia. Objektif untuk soalan nombor 3 ialah kita tak mau ada set dekat denominator. Faham tak? Set dekat denominator tak mau. Denominator tu apa dia? Akmal tak mau. Akmal. Haziq Adam. Denominator apa dia? Haziq Adam. Denominator apa dia? Mana Haziq Adam ni? Haziq Adam? Haziq Adam. Haziq Adam 1. Haziq Adam 2.
Kalau saya kalau bagi 1000 tak sampai apa ni. Zul Arif? Zul Arif? Zul Arif. Ya saya. Oh, daripada kemarin Madam cari kamu. Baru dengar suara kamu menyahut seruan Madam ni. Zul Arif, Ya madam. denominators tu apa? Penyebut. Denominator tu apa? Apa dia? Yakin dengan jawapan kamu? Penyebut ke? Betul? Penyebut. Penyebut. Okey. Penyebut. Nah, denominators ialah penyebut. Penyebut tu yang bawah tu. Yang bila pecahan dia duduk bahagian bawah, kita panggil denominators. Pengangka numerators. Okey. So sekarang ni objektif dia dalam set ni. Apa objektif dia? Objektif dia set tak mau ada kat bawah. Set tak mau ada dekat denominators. Sebab tu dia nak rationalize the denominators. Dia nak bagi denominators tu nampak rational. Tak mau ada set kat bawah. Okay. So how to rationalize the denominators? Okay, Kaichi, proceed. Number A. Number A. So we times the above one and below one with 2 plus square root 3. Yang denominator itu negative, we change to positive. Good, well done. So 3 times, so we times together lah. Then we'll get this one. Okay. 4 minus 3 equal to 1. So the denominators will gone. So it left 6 plus 3 square root 3. Good. Okay, nampak tak? Bila kita punya aim nak rationalize the denominators, last kali denominators kita akan dapat 1. Akan dapat 1. Okay, kemudian pastikan. Okay, dengar betul-betul. Sebab dia tanya contoh. Okay. Dekat kurung 2 minus set 5. 2 minus set 3. Okay. 2 minus set 3, make sure kamu letak bracket. Macam dekat Kaichi tunjuk sekejap 2 minus set 3 kamu. Okay. 2 minus set 3 Kaichi tak letak bracket. Yang tu 2 plus sayang, sebelah sana 2 minus. Okay. 2 minus set 3 Kaichi ni kena letak bracket. Sebab apa? Sebab takut kamu cuai. Kamu bukannya expand. Kamu cuma darab apa? Kamu darab set 3 dengan 2, set 3 dengan set 3 saja. Yang tu kamu buat tak tahu. Sedangkan dia ialah dalam bracket. 2 minus set 3 tu letak bracket. 2 minus set 3 and then darab dengan 2 plus set 3. Okay. Inilah caranya kita nak rationalize the denominator. Yang ni. Macam ni lah caranya. Kita tengok denominator yang diberi 2 minus set 3. Okay. Nak rationalize yang tolak jadi tambah 2 tambah set 3. Macam tu sahaja. Macam Madam kata, okay, bila kita introduce elemen baru pada kita punya nombor, kita punya soalan, macam ni pecahan. Jadi kita introduce elemen baru di denominator. Kita kena letak elemen yang sama untuk numerator. Sebab itulah di numerator jadi 3 times 2 plus set 3. Tunjuk Kaichi. Yang atas numerator tu. Jadi 3 times 2 plus set 3. Okay, bawah 2 minus set 3 times 2 plus set 3. Nampak tak kita introduce dekat denominator and then kita kena introduce juga dekat numerator. Okay, sebabnya barulah dia kembali kepada fitrah nombor. Okay, dia kembali kepada fitrah nombor. Sebenarnya tu 2 plus set 3 over 2 plus set 3. Okay, bila 2 plus set 3 over 2 plus set 3 will be equal to 1. Sebab fitrah nombor ialah 1. So maksudnya tu bukan kita saja-saja letak bawah darab, atas pun darab juga. Sebenarnya dia
dia punya konsep dia datang daripada 2 plus cert 3 over 2 plus cert 3. Dia punya asas dia daripada situ. Nah, and then kita buat-buat dapatlah 6 plus 3 cert 3. And then, okay, B Kaici. Kaici B, proceed. Mute ke? Tak dengar pun. Kelas dengar tak? Tak. Kaici. Are you there? Kaici? Tak apa dah. Kamu tengoklah yang Kaici buat. Okay? Kaici dah stop presenting. Kaici, ada tak? Cikgu, Ya. saya terkeluar tadi. Boleh buka balik? Sudah masuk balik. Boleh buka present balik? Boleh, boleh. Okay, kalau kamu tengok soalan B sementara Kaici nak buka, okay. 1 over 3 plus 2 cert 5. Okay. Dengar betul-betul. Kita tak nak conteng ni. Kamu kena dengar betul-betul apa yang dia cakap. Okay. Right. Uh, 1 over 3 plus 2 cert 5. Okay. Rationalize the denominator. 3 plus 2 cert 5. Kita follow denominator tu, cumanya kita ubah operasi tolak sahaja. Okay. Jadi 3 tolak 2 cert 5 di denominator dan kita kena introduce juga untuk numerator. 3 tolak 2 cert 5. Pastikan letak bracket. Pastikan letak bracket supaya kamu tak careless untuk expand. Okay. Alright, so kat sini bila Kaici expand, okay. Yang atas 1 darab 3 tolak 2 cert 5. So we will get 3 minus 2 cert 5. Tak ada masalah. And then untuk denominator, 3 plus 2 cert 5 times 3 minus 2 cert 5. Kalau kamu tengok rules of cert, dia ada tunjuk rules of cert. Dekat rules of cert kau tak silap madam. Dia ada tunjuk. Tengok dekat to rationalize a denominator. Dekat kamu punya modul, page 14 of 17. Dia tunjuk dah kat situ. Okay, kalau kita square, kat table tu, dalam table tu, apa yang kita akan dapat. Okay, so kalau kamu tak faham ataupun kamu terlupa ke, tak ingat ke, kamu expand lah satu-satu. Expand satu-satu. 3 darab 3, 9. 3 darab 2, cert 5, 6 cert 5, tambah dengan 3 darab 2 cert 5, 6 cert 5. Buatlah satu-satu, tak masalah. Kalau kamu ingat dia punya step, so 3 times 3 square minus 2 cert 5 square. So 9 minus 4, 5. 4 times 5. Okay, macam Kaici buat tu. And then kita akan dapat 3 minus 2 cert 5 over negative 11. Okay. So tak apa. Denominator tak dapat satu pun tak apa. As long as cert tu hilang. Sebab dia punya objektif cert tak mau ada di bawah. Boleh faham nah? As long as cert tak ada di bawah tak ada masalah. Okay, so B, A, B, C. Ada soalan ke? Ada soalan tanya?
Tak ada. Okey. Okey. Untuk yang B tu, okey. Tak habis lagi tau. Kalau dari segi pemarkahan, boleh jadi kamu hilang satu markah. Nak Kaici boleh jadi hilang satu markah. Most probably akan hilang satu markah lah. Sebab apa? Sebab denominator kita tu ada negatif. Sepatutnya nombor atau jawapan akhir denominator kita mesti positif. So kalaulah kamu dapat negatif 11, ubah negatif tu ke atas. Ubah negatif tu ke atas. Jangan letak negatif sebelah macam tu. Okey, tu kamu letak denominator negatif tu. Okey. So dia akan jadi 2 third 5 over 11 minus 3 over 11. Okay. Hati-hati nak. Your final answer kena tulis betul-betul. Negatif kat bawah boleh menyebabkan kamu hilang markah. Most probably akan hilang markah. Okay, next C. C. Okay, C, kalau kamu tengok C yang Kaici tunjuk, yang Kaici buat tu, diberi 2 term. Okay, berbeza dengan A dan B. A dan B satu term sahaja. C dia bagi 2 term. 1 over set 2 plus 1 plus 1 over set 2 minus 1. Okay, jangan gelojoh atau jangan gelabah. Tengok Allah macam mana ni, Allah banyaknya bumbung, banyaklah pula dia bagi. Baru 2, tak banyak pun. Relax. Okay. Buat satu-satu. Buat macam yang Kaici buat. Buat satu-satu. Settle each term. Settle term pertama. Okay. Term pertama denominator dia set 2 plus 1. Okay. Nak rationalize dia? So, set 2 minus 1. Set 2 minus 1. So, bila denominator set 2 minus 1, atas pun kita pun kena darab lah. Set 2 minus 1. Okay, and then expand macam biasa. Macam tu juga untuk term yang kedua. Dia bagi set 2 minus 1. Jadi, nak rationalize, kita kena darab dengan set 2 plus 1. Okay, denominator darab dengan set 2 plus 1. Numerator pun kita darab dengan set 2 plus 1. Okay, so kemudian dapatlah denominator kita. Untuk kedua-dua term akan jadi 1. Jadi yang numerator tu kita settle numerator sahaja. So settle numerator dapat 2, set 2. Mudah tak? Kadang-kadang kamu tengok kawan-kawan buat kan, senang je dia buat. Mudah tak? Kelas, mudah tak? Liana, Edina, mudah tak? Hidana, banyaknya Nana madam ni. Mudah. Mudah kan? Mudah. Edina, mudah tak? Mudah. Mudah kan? Macam tu saja. Ya. Okay, tu saja rationalize the denominator. Okay, yang paling penting, okay, bila nak pesan yang paling penting. Apa benda yang kamu kena tahu ialah bila kita rationalize the denominator, operasi yang kita ubah tu kan? Okay, operasi yang kita ubah tu ialah operasi di luar set. Okay, Kaici tunjuk Ustaz. Untuk soalan A, 2 tolak set 5. Tolak tu di luar set. Nampak tak? Kadang-kadang nantilah akan adalah soalan. Okay, madam pesan siap-siap. Kamu akan jumpa soalan. Di dalam set ada operasi. Lepas tu kamu fikir, oh dia nak rationalize the denominator. Kamu pun ubah operasi tu di dalam set. Salah. Okay. Bila rationalize the denominator, operasi di luar set tu yang kita ubah. Okay, operasi tu ialah mestilah di luar set. Cuba kamu tengok soalan A Kaici tu. Okay, Kaici tengok soalan A kamu. 2 minus set 5. Mana Kaici? Tak nampak pun kamu tunjuk. Mana Tu. cikgu? Cikgu yang mana? Soalan 3 sayang. Soalan 3A. Okay, yang tu. 2 minus set
2 minus cert 3. Okay. Denominator dia. Okay, dia ubah plus. Tengok plus 2 plus cert 3. Nampak tak? Operasi tu ialah di luar cert. B pula. Alih ke B pula. Okay, B. 3 plus 2 cert 5. Okay. Kaici B. Tunjuk B. B. 3 plus 2 cert 5. Operasi tambah di luar cert. Jadi 3 minus 2 cert 5. Nah. So keyword dia ialah operasi tu di luar cert. Okay, nanti kamu buatlah banyak latihan. Kamu akan nampak macam mana nak ubah rationalize the denominator. Nak ubah operasi. Okay, so number 3 settle. Number 4, solve the following equation. Okay, tunjuk Kaici number 4 kamu. Okay, number 4. Solve the following equation. Solve the equation ni lebih kepada kamu kena solve je lah. Okay, cari nilai X. Okay, bila kita solve, maknanya kamu kena cari nilai X. Okay, ada soalan tak untuk nombor 4 ni? Sebab Madam rasa tak ada masalah pun tu. Okay, untuk soalan A, cert. Kan? Nampak tak cert tu? Bila kita nampak cert tu, kita square. Bila kita introduce square on the left hand side, kita kena introduce square on the right hand side juga. Macam konsep dia sama macam logarithm dengan indices tadi. Dia mesti letak sekali sahaja di sebelah kiri dan sekali sahaja di sebelah kanan. Macam tu. Macam Kaici buat tu. Betul lah tu. Okay. So bila kita letak square di square root, jadi square root dia akan hilang. Kan? Sebab square root ialah 1 over 2. Power of 1 over 2. So 2 akan hilang lah. Kemudian hak yang di sebelah right hand side kamu kena expand. Okay, kamu kena expand. So bila expand akan dapat x equals to 0, x equals to 5. Okay. Kena check tak? Soalan Madam kena check tak? Kita perlu check tak nilai X kita tu diterima ke untuk kedua-duanya? Ke salah satu je terima? Kaici, perlu check atau tidak? Perlu. Perlu check. Okay. Dear student, okay. Ni one thing lagi pasal cert. Bila dia kata solve, kamu kena cari nilai X. Bila dia suruh kamu cari nilai X, then kamu kena check. Masukkan semula nilai X yang kamu dapat dalam original equation. Kaici, tunjuk saya original equation mana? Mana original equation? Original question. Mana? Yes, yang tu. Bulatkan. Yes, good. Kamu kena masukkan dalam tu. Cuba kita masuk. X equals to 0 dalam equation tu. Kalau kita masuk, kita dapat apa? 0 plus 1 equals to 0 minus 1. 0 minus 1. Okay. So sama ke? Set 1 dengan negative 1? Sama ke kelas? Tak sama. Hidana sama tak Hidana? Hidana sama tak? Tak sama. Tak sama. So bila tak sama, kita tak boleh ambil kosong. Okay, check untuk 5 pula. Kaici, tolong check untuk 5 pula. Set 3 times 5, 15. 15 plus 1 is 16. Okay, equals to 5 minus 1, 4. So 4 equals to
4. So yang ni dia obey, dia valid. Right hand side equals to left hand side. Left hand side equals to right hand side. So kamu kena buat macam mana? Nak tulis jawapan. Nak tulis jawapan dia, okay, Kaici buat titik 3. Macam mana Meda Abang? Okay, X equals to 5 sahaja. Kena tulis macam tu. Okay, kamu kena check. Nah, untuk soalan yang macam ni kamu kena check. Soalan soft. Selalunya soalan soft. Bila soalan soft kamu kena cari nilai X. Bila dah jumpa nilai X, kena tengok X tu boleh diterima ataupun tidak. Nak tahu X boleh diterima atau tidak, kena masukkan dia dalam original equation. Jangan duk masuk dalam equation yang kamu dah olah. Tak mahu. Original equation tu hak yang awal-awal sekali. Nah, kadang-kadang student dia salah masuk. Dia salah masuk, dia terima dua-dua. Salah lah. Nah, dia salah masuk, dia guna equation yang dia dah ubah. Okay. B pula. Okay, kita tengok B. Set 4x minus 9 plus 1 equals to 2 set x. First thing first. Okay. Kelas, dengar betul-betul yang Maria nak explain ni. Bila kita nak solve masalah yang macam ni. Okay. Kamu asingkan. Asingkan apa? Asingkan term yang ada set dengan term yang tak ada set. Okay. Macam mana? Apa yang Maria maksudkan? Yang Maria maksudkan. Untuk di left hand side, kita nampak ada set 4x minus 9 plus 1. No, plus 1 tu ada set tak? Ada bumbung tak? Ada bumbung tak? Tak ada. So, kita ubah 1 ke sebelah kanan. Okay, ubah di sebelah kanan. Macam yang Kaici buat. Okay, so kita biarkan yang ada set tu di sebelah kiri dan yang 1 tu di sebelah kanan. And then, okay, sebab apa kita buat macam tu? Sebab aim kita nak buang keseluruhan bumbung tu, yang big one tu. Yang set X tu tak apa, tak ada masalah. Set X tu dia tak rumit sangat. Okay, set X tak rumit sangat. Hak di sebelah kiri tu yang rumit. Bumbung di sebelah kiri yang rumit kan. Okay, so, okay, good. Macam Kaici buat, bagus Kaici. Okay, introduce square di sebelah kiri sekali dan introduce square di sebelah kanan sekali sahaja. Okay. Jangan duk introduce by term pula. Macam tadilah, macam yang Ernie punya kan. Yang Ernie tunjuk tadi, dia introduce log dia kat term pertama, term kedua. Tak boleh. Kita kena introduce sebelah sekali, sebelah nu sekali. Macam tu juga dengan square ni. Introduce sebelah kiri sekali, sebelah kanan sekali. Yang sebelah kiri tak ada masalah. Bila square root dengan square, kita boleh jadi satu. Okay, kemudian yang di sebelah kanan kamu kena expand. Okay, expand yang macam Kaici tunjuk tu. Kaici buka expand tu. Bla 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 bla. Expand lah dengan tomak nina, dengan tomak nina, dengan yakin, dengan teliti, dengan tertib. Okay. And then dapat X equals to 25 over 4. Okay. Yang ni tak ada masalah. Sebab apa? Sebabnya kita hanya akan dapat X 1 sahaja. Okay. Kalau X dapat 2 yang kita kena check. Okay. Possible ya, dia akan terima dua-dua saja. Okay. Possible dia akan terima dua-dua. Possible dia terima 1 saja. Okay. Tapi untuk soalan B ni kita dapat X 1 saja. Okay. So bila dapat X 1 saja, yang ni lah. X ni diterima. Kalau kamu nak check balik pun boleh check semula. Nak check semula macam mana? Check pada original equation yang atas sekali. Jangan duk check dekat tengah-tengah tu. Kalau ada nak check pada original equation. Okay. Okay. Ada soalan? Kelas? Tak ada. Tak ada. Okay. Kemudian C. Okay. C. Untuk yang C, banyaklah bumbung dia, ya Allah. Sebelah kiri ada 2 term, sebelah kanan ada 1 term. Kedua-dua term belah kiri ada set, ada bumbung.
Bumbung bukan bumbung sekali, bumbung asing kan. 2 bumbung lah. No? Okay, yang di sebelah kanan ada 1 bumbung. Okay. So, okay, macam mana kita nak buat ni? Bumbung banyak sangat. Yang penting kamu kena follow step by step. Tak apa, tak ada masalah. Untuk yang ni Kaici buat. Okay. Kaici buat apa? Kaici cuba simplify. Dia nampak pening kan? Nampak pening lah. Banyak term. Bumbung dah lah. Banyak. Lepas tu term dalam bumbung tu pun kalau ikut madam macam mudah je. Okay. Tapi kalau based on di tempat kamu, nampaklah dah ada bumbung. Lepas tu ada expression. So, Kaici buat apa? Kaici substitute. Dia cuba ringkaskan. Okay, term yang pertama sebagai A, term yang kedua sebagai B, term yang ketiga sebagai C. Dia cuba ringkaskan. So, dia ringkaskan dapat apa? Okay, set A tolak set B equals to set C. Good. Well done, Kaici. Okay, pemikiran Kaici macam pemikiran madam waktu belajar. Macam ni lah. Okay, nampak je benda susah sikit, dia complicated, simplify. Buat dalam tu ABC. So, apa yang Kaici buat? Okay, set C square. Okay, Kaici hanya ubah sahaja kedudukan, tak nak masalah. And then dia square sekali sahaja di sebelah kanan dan sekali sahaja di sebelah kiri. Kemudian dia buka apa yang patut. Kemudian dia masukkan balik. Tak ada masalah. Okay, kelas. Tengok apa yang Kaici tunjuk tu. Okay, bagi madam tak ada masalah. Semua okay. So, lepas dia dapat dalam bentuk yang simple, C equals to A minus 2 set AB plus B. So, dia buka balik. C tu apa dia? C ialah 12 minus X. A ialah 4X plus 13 minus 2. And then bumbung. Okay, bumbung panjang. Okay, A, B plus B dia X plus 1. Okay. Kemudian kamu buka lah. Buka, buat dengan relax. Okay, jangan keep on questioning. Jangan keep on questioning. Takkan macam ni. Biar betul. Panjangnya. Lah. Takkan lah. Tu keep on questioning. Rebel. Rebel tau rebel. Dia tak habis buat lagi. Tapi dia tahu. Tapi dia punya perasaan dia syaitan kiri kanan duk kata takkan panjang sangat kot. Pendek je. Macam tu lah. Relax. Okay. Expand. Jangan give up. Jangan dengar suara hati yang tak elok. Takkanlah macam ni. Panjangnya madam. Selalunya student madam lah yang di apa student pengalaman madam lah dengan student madam. Madam, takkan banyak madam. Madam, saya buat macam ni tapi saya rasa macam salah madam. Pelik sangat. Kamu jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam tu. As long as you have the right concept, you have the right way, you have the correct one. So continue towards the end. Okay? Continue towards the end. Betul apa yang Kaici buat tu. Okay, alright. So akan dapat X equals to 3 dengan X equals to negative 4/5. Am I right? Betul tak Kaici? Kan? Okay, so boleh diterima ke kedua-duanya Kaici? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? X perlu more than 0. Good, excellent, well done. Kita tak boleh terima kedua-duanya sebab cuba tengok soalan kita. Kaici ke atas sikit, boleh tak tengok soalan? Tunjuk soalan. Okay. Okay, cuba kamu masukkan negatif. Kan kita dapat, Kaici dapat tadi X equals to negative 4/5. Cuba masukkan negative 4/5 dalam mana-mana set tu. Dalam mana-mana bumbung tu. Kita akan dapat set negatif. Set negatif takkan ada. Bukan takkan ada, kamu tak belajar. Tak sampai tahap kamu set negatif. Okay. Di peringkat universiti, yes, kita belajar set negatif. Okay, complex number. I stand for I. Okay, set negatif. Tapi kamu takkan belajar set negatif. So, untuk C ni, kita boleh abaikanlah. X equals to negative 4/5.
Okay, so kita buat titik bertindih 3 tu. X equals to 3 sahaja. Nah, you need to check. Okay, untuk soalan solve, kamu kena check nilai X kamu. X equals to 3 sahaja. Okay, negatif 4/5 tak diterima. Okay, macam mana pula dari segi penulisan contoh madam dalam exam. Kamu nampak dah X equals to, ataupun kamu tekan calculator kan. Kamu tekan calculator, ni negatif. Cik tak boleh compute negatif. Kamu tak tulis. Okay. Boleh salah. Nah. Okay. Markah yang pertama tu kamu kena tulis dulu. Negatif 4/5, 3. And then markah yang seterusnya ialah X equals to 3. Tetap kena tulis X equals to negatif 4/3. And then towards the end kena tulis X equals to 3 juga. Okay, jangan tinggal. Kadang-kadang student ni macam geng-geng excellent ni, dia dah tahu jawapan tu negatif, dia pun tak tulis. Bila dia tak tulis, dia hilang satu markah. Okay, bila hilang satu markah, dia possible untuk hilang satu lagi markah. Sebab markah yang seterusnya bergantung kepada markah yang sebelum tu. So pemarkahan ni dia leceh sikit. Nah, you need to give more is better. Then you give less. So give more tak puan, jangan give less. Okay, so kemudian tips yang seterusnya nak tahu check ke tak check. Okay. Bila X ada di luar set, maksudnya kamu perlu check. Contoh A, soalan 4A tu. Okay, Kaici tunjuk saya sikit soalan yang A tu. Okay, kamu tengok dah A. Cuba kamu tengok A. Di sebelah kiri ada bumbung. Dalam bumbung ada X. Di sebelah kanan tak ada bumbung. Tapi ada X. Yes. Bila situasi macam ni, kamu perlu tahu. Aku kena check X. Faham? Bila X di luar, satu side di luar bumbung, satu lagi side di dalam bumbung ataupun ada X di luar, ada X di dalam. Maksudnya kamu kena check nilai tu. Okay. Tu tips nak tahu. Nak tahu kena check ke tak kena check. Okay. Yang B, tengok. B, X kedua-duanya di dalam bumbung. X kedua-duanya di dalam bumbung. So bila X kedua-duanya di dalam bumbung dan dapat pun satu saja value, bolehlah diterima. Okay. Untuk yang C, pula, kamu kena tahu karakteristik ataupun ciri-ciri set tu. Untuk kes C ni sebabnya kita dapat X negatif. Bila dapat X negatif, semua X berada di dalam bumbung. Bila semua X berada di dalam bumbung, mana boleh compute negative number. So kita tak boleh ambil negative number. Tu untuk C. Nah, okay. Alright, settle. Boleh kelas? Kamu jangan risau. Kalau kamu exhausted, mental exhausted, thank you Kaici for presentation. Kamu jangan exhausted, tak apa, sebab Madam akan upload semua kita punya recorded dekat YouTube. Nanti kamu boleh revise balik, tengok balik kalau kamu termiss. Nah, okay, tadi Madam dah pesan apa benda yang penting dalam setiap soalan tu. Okay, so before we stop, ada soalan nak tanya. Regarding tutorial. Ada soalan tak nak tanya? Madam. Ya. Kan tadi Madam kata yang lepas habis buat yang cert tu kena buat check kan? Yes. Maksudnya nanti dalam exam pun kena buat check, kena buat jawapan untuk bahagian check tu juga ke? Yes. Oh, even soalan tak minta pun? Even soalan tak minta pun, ya. Oh. Macam ni, Madam faham maksud kamu? Madam faham. Ada student tanya macam ni, perlu tunjuk ke Madam? Check. Perlu tunjuk tak check tu? Okay. Perlu tunjuk ataupun tidak? Tak perlu tunjuk. Tapi kamu kena check. Faham? Kan kalau check kan kamu kena masuk substitute semua kan? Okay. Tak perlu tunjuk check, tapi kamu kena check. Kena bagi final answer apa. Gitu. Okay, thank you Madam.
Welcome. Kalau nak tunjuk pun tak ada masalah. Tak tunjuk pun tak apa. Jadi final answer tu betul. Okay, ada soalan lagi tak? Sebelum kita stop. Ada soalan tak? Tak ada? Tutorial. Okay, Alright. Okay, tak apa. Kalau ada apa-apa kamu boleh tengok YouTube channel. Kemudian, okay, pasal program Awesome dengan Clevermat. Pagi tadi Madam dah start. Awesome dengan kawan kamu. Program Awesome dengan Clevermat tu kejap-kejap je sebab 3 soalan sahaja. Sebab Madam nak go through by group. Senang sikit. Okay, so that Madam tahu apa masalah. Madam boleh explain in detail. Okay, Madam nak tanya, kamu dapat tak Awesome notebook? Bukannya Awesome hard kelas punya, tapi yang notebook punya yang Madam baru buat. Dapat tak? Dengan Clevermat sekali lah. Clevermat pun Madam buat kat group Teams. Madam buat Teams. Sekali dengan notebook. Dapat tak? Dapat tak kelas? Dapat. Dapat, Madam. Dapat, good. Dapat. Okay. So, apa yang Madam nak cakap ialah, sebelum tu Madam ada buat A3T2 Awesome, A3T2 Clevermat, apa semua tu kan. So, kamu tak perlu buat dalam tu. Okay, sebab Madam nak, kalau Madam nak jumpa kamu, Madam nak jumpa dekat Teams. Teams Awesome, Teams Clevermat, Madam nak jumpa itu. Jadi, Madam nak kamu buat dalam buku, notebook yang Madam baru bagi. Tak apa, jadi Madam delete. Madam delete yang mana Madam yang Madam tak nak tu. Okay. Sebab Madam buat guna Teams. Okay. Satu lagi buku tu Madam buat guna Teams. Senang sikit bila guna Teams tu. Pergi dekat situ hanya pelajar-pelajar tu saja dalam Teams tu. Okay. Untuk Clevermat. Yang goal jadi teacher. Okay. Yang goal jadi teacher. Apa yang Madam nak ialah yang buat silver kena tanya soalan dekat goal. Okay. So untuk Awesome, okay, Madam nak spend masa hari Rabu 8 sampai 8.30. Hari ni lah. 8 sampai 8.30 kita buat Awesome. Okay. Untuk yang Clevermat. Boleh tak? Kalau Madam nak spend masa esok pukul 11.12 boleh? So 12 kamu free kan? Kelas? Boleh tak? Clevermat. Madam, 11-12 ada Perniagaan. 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 Yang kamu Kan? free tu? Free Ada satu jam. 12 sampai ke 1. Oh, 12.1. Boleh 12.1. Boleh. Boleh 12.1. Sebab 3 soalan saja. Habis soalan tu kita dismiss lah. Okey. Madam nak tanya. Tak Ya. ada notebook ni. Tak ada? Kenapa tak ada? Katanya ada. Kamu ada group tak? Group? Kemarin ada berapa group? Gigi dengan? DJ dengan Clevermat tu. Clevermat tu patut ada buku lah. Sebab Madam buat kelas notebook kat situ. Cuba tengok kelas notebook. Sekejap. Ada kan dekat atas tu bila kamu buka Teams, lepas tu dekat atas tu tulis kelas notebook. Dekat team Madam. Dekat Dekat Teams Teams, lah. Dekat Teams. Ya, dekat Teams. Sekejap saya check. Kayaknya kita boleh access notebook tu dekat Teams saja. Kamu semua boleh check lah. Cuba tengok. Sebab kamu akan ada 2 group. Satu group Gigi, satu lagi group Awesome ataupun Clevermat. Tapi yang goal ada group goal. Kod nak tanya soalan apa Tapi boleh. Madam, Ya. saya punya goal dah hilang. Hah? Siapa Hakim? Dia dah tak ada kan? Hakimullah. So saya punya goal Oh. Goal you dah hilang. dah hilang dah. Okay. Goal dah hilang. Tak apalah. Goal dah hilang kita Tak minta payah goal goal lain ke? kan.
Tak payahlah. Kita minta goal lain. Goal lain banyak. Okay. Kita across the tutorial. Goal lain Mak Cheng En ada, Fatin ada, siapa lagi goal? Hani ada. Boleh tanya. Sebab kita group tu, mereka semua dalam group tu. Okay? Tak apa, gold, silver, bronze, semuanya bernilai. Boleh tanya tu. Okay? So Akmal, dapat tak notebook? Kat mana tak jumpa. Dekat, madam, dekat guru clever tu, tekan dekat kelas notebook tu ke? Ya. Tak ada. Kamu ada nama kamu tak? Ada tulis kat kelas notebook tu nama kamu? Tak ada. Tak ada. Impossible. Madam, saya pun tak ada. Tak ada buku Clever Math? Tak ada? Tak ada, madam. Ni pun tak ada, madam. Clever Math tu bukan daripada file yang madam compile tu ke? Yang madam compile? Yang madam ada bagi dekat tally kan yang attendance semua, pasal ada satu yang folder tu